Situasi berlaku melibatkan pembatalan ordinan darurat sebagaimana dilakukan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwan Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Tauhidin Hassan sehingga menggamat sidang khas Parlimen Isnin lepas lebih menjurus kepada soal teknikal. Malah menurut Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amanik Abdullah, situasi panas dan provokasi sengaja diwujudkan ahli Parlimen pembangkang bagi menggambarkan seolah-olah ianya satu perkara besar. Dalam hal ini, katanya PAS berpandangan isu berkenaan boleh diperbetulkan. Saya tengok ini isu ni sebenarnya lebih kepada isu teknikal. Yang saya faham daripada kenyataan Datuk Seri Taki ni, dia menjelaskan bahawa kerajaan sudah membuat keputusan untuk menarik balik semua ordinan. Sebab darurat ni akan habis 1 hari bulan. Jadi kerajaan mesti buat keputusan untuk menarik balik ordinan. Kalau tidak, bila darurat tu, the state of emergency sudah tidak ada, macam mana ordinan ni nak wujud? Jadi keputusan tu memang biasalah dah dibuat dalam kabinet sebab kabinet kebetulan hari 21 bulan. Jadi itulah yang saya fahamnya. Cuma isunya teknikal saja sebab bila keluar statement daripada istana mengatakan benda ni tidak dirujuk. Itu isu teknikal yang saya tak tahulah. Cuma saya duk baca tu ada pandangan peguam dan ahli undang mengatakan benda ni tidak perlu dirujuk. Sebab ini keputusan kabinet. Di keputusan kabinet kena buat keputusan dululah. Mesti kena buat keputusan. Dan surat statement Istana Negara kalau kita baca keseluruhannya memang tak ada masalah apa. Cuma dia melahirkan macam kita rasa kalau kita orang tua lah. Apa tak bagi tahu sepatah. Seolah gitulah. Tapi di bawah tu aku sebut mana dia menghormati di segi peruntukan, maknanya Jadi Pertuan Agong kena mendengar pandangan dan nasihat daripada jemaah menteri. Dan bawah tu di mana semua rakyat kena tumpukan kepada pemulihan COVID ke apa semua. Jadi bagi saya memang bendanya bukan benda besar lah. Cuma kerana pembakar. Kalau kita jadi pembakar pun mungkin kita buat isu kan. Sebab tak ada kerja. Tak ada kerja. Saya tengok dari sudut tu saja. Benda ni lebih pada technical issue. Technical issue. Dan boleh diperbetulkan. Dalam pada itu, Muhammad Ammar berkata PAS menyerahkan kepada kebijaksanaan kerajaan untuk menyelesaikannya tanpa memihak kepada sesiapa. Option yang kedua Okey, boleh. Boleh dah saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini dalam siri dimensi baru anak muda dan kita bawakan pada malam ini adalah edisi khas yang sepanjang minggu ini Malaysia berada dalam keadaan yang sangat panas, politiknya panas sehingga kan berlaku beberapa insiden-insiden yang kita lihat agak baru baik dalam dunia politik bagi anak-anak muda yang sedang memerhatikan situasi politik pada hari ini. Dan Alhamdulillah, dimensi pada malam ini akan membawakan perbincangan dan sedikit lontaran-lontaran mungkin maklumat-maklumat yang boleh kita ketahui dan kita boleh faham akan isu yang berlaku pada hari ini. Penonton-penonton yang saya kasih sekalian yang melayari Facebook negeri kita, Facebook Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga Facebook Pusat Bangunan Belia Harapan Negeri Sembilan. Bolehlah share dan juga berkongsi dengan rakan-rakan yang lain kerana pada malam ini kita membawakan 2 panel khas yang kita rasakan ada kebolehan untuk membincangkan topik kita pada malam ini. Dan tajuk kita khas pada malam ini ialah apa yang berlaku seminggu Parlimen bersidang. Dan terima kasih kepada page negeri kita, page Yang Berhormat Menteri Besar dan juga page Pusat Bangunan Belia Harapan Negeri Sembilan yang menyediakan platform ini dan dimensi baru muda edisi khas ini. Dan bersama kita pada malam ini adalah yang pertama adalah Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Bahrom. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Sihat Doktor ya? Sihat, alhamdulillah. Hampir seminggu berpencak di Parlimen ya. Baik. Iyalah, bersama kita keadaannya. Baik, bersama kita Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Bahrom, Ahli Parlimen kawasan Tampin. Dan insyaAllah pada malam ini beliau akan memainkan peranan sebagai Ahli Parlimen yang berada dalam situasi di Parlimen tersebut. Dan bersama dengan kita juga seorang lagi ahli panel bersama dengan kita Dr. Mahdi Hassan
merupakan seorang peguam dan juga fellow di AISAT, yang merupakan salah satu institut kajian khas ilmu politik di dalam Malaysia ini. Apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah, Syahid, terima kasih. Sihat walafiat. Hangat ya, dalam terutamanya konten-konten dalam perlembagaan itu banyak dibongkarkan ya untuk kali ini, Doktor. Macam mana? Ya. Okey, baik. Isu perlembagaan. Yes, dan semestinya benda ni melibatkan isu perlembagaan dan kalau kita ambil pandangan-pandangan seperti mana tadi, seperti yang kita paparkan dalam permulaan tadi, video sedikit VT di awal kita punya permulaan siaran tadi, kita dapat lihat bagaimana satu komentar yang saya lihat, komentar di atas angin dan hanya mencecah sedikit sahaja berkaitan dengan isu pokok yang sepatutnya salah seorang daripada orang-orang pembuat dasar-dasar ini perlu tahu secara detail. Dan bagi kita sebagai anak muda ataupun orang-orang belia ataupun anak-anak yang ada pendidikan, ada kesedaran untuk melihat masa depan Malaysia dengan lebih baik, parlimen adalah salah satu sampel untuk kita lihat bagaimana pembuat dasar kita menjadi seorang pembuat dasar yang ada tanggungjawab dan integriti. Dan pada malam ini juga mungkin sekilas lalu untuk saya nak bawakan kepada penonton pada malam ini apa yang berlaku sebenarnya sepanjang minggu ini. Dan saya kira rakyat hampir semua tahu dan semua media menceritakan perihal keadaan di dalam parlimen itu dan tidak ada yang terhad. Kita dapat akses maklumat itu secara terus. Dan ia bermula pada 26 Julai yang lalu apabila dalam kesibukan permulaan perbahasan ataupun ucapan-ucapan ahli parlimen di Dewan, ketika itu tanpa kita jangka Yang Berhormat Taqiyuddin telah pun membuat satu pengumuman dan saya kira pengumuman itu meranjatkan semua pihak termasuk Yang di-Pertuan Agong apabila beliau mengumumkan bahawa ordinan darurat ini telah pun dibatalkan. Dan mungkin boleh tengok banyak klip terutama dalam sidang parlimen dan hasil daripada apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Taqiyuddin itu saya tengok secara konsistennya pihak pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berulang kali menuntut supaya Yang Berhormat Taqiyuddin sama ada meminta maaf ataupun menarik balik dan sebagainya. Sehingga kan seingat saya Datuk Seri Anwar pernah menyebut sekiranya tersilap, nyatakan tersilap ataupun sekiranya belum lagi mendapat kelulusan daripada Yang di-Pertuan Agong, boleh nyatakan dalam Dewan. Tetapi akhirnya pada tarikh 29 hari bulan 7, jadi semalam kita dapat lihat satu kenyataan daripada pihak istana menyatakan bahawa ada istilah duka cita, ada istilah yang keluar daripada pihak istana bahawa Yang di-Pertuan Agong berasa murka ataupun ayat yang lebih lunak adalah duka cita apa yang berlaku dalam parlimen hari ini. Dan tindak balas daripada PMO, pejabat Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa mereka telah memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya sehingga hari ini kita dapat satu lagi surat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri yang menyatakan bahawa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ahli kabinet dan sebagainya itu dilihat tidak selari dengan apa yang telah pun mereka bincangkan di antara Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Peguam Negara dan juga Menteri Undang-Undang dan yang menjaga parlimen. Jadi pada malam ini kita akan bawakan perbincangan kita ini dan saya nak mulakan dulu dengan Yang Berhormat Dr. Hassan. Baik. Pengalaman Yang Berhormat ketika berada dalam parlimen, soalan yang mungkin agak umum dan mendasar bagi orang-orang yang ingin mengetahui asas berkaitan dengan parlimen. Apakah peranan parlimen dan mengapakah berlaku ketegangan dalam sidang parlimen baru-baru ini? Mungkin soalan yang umum, mungkin Yang Berhormat boleh terangkan kepada kami. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih saudara Sahir ya kerana menjadi moderator pada malam ini dan terima kasih juga kepada FB Menteri Besar Negeri Sembilan yang telah menjemput
saya untuk membincangkan sikit sebanyak apa yang berlaku dalam masa seminggu ini di Parlimen kita. Fokusnya Parlimen lah. Sebagai ahli Parlimen ya, saya adalah orang kali pertama menjadi ahli Parlimen. Rasa terkejut dengan peristiwa itulah yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah negara kita lah sepanjang 60 tahun ya. Kalau kita lihat maknanya perjalanan Parlimen kita berjalan dengan baik, dengan lancar walaupun ada ketegangan, walaupun ada perkara-perkara yang boleh menimbulkan reaksi yang berbagai-bagai di dalam Parlimen, tapi tidaklah seperti mana sidang Parlimen kali ini. Yang pertamanya kalau kita lihat dari segi sudut sidang Parlimen kali ini ialah bukanlah sidang Parlimen penuh, dia hanya sebagai salah satu di antara taklimat ya yang dipaparkan daripada atau peraturan ataupun agenda mesyuarat yang dikemukakan itu. Itu satu perkara yang walaupun ianya bersesuaian dengan kehendak Parlimen, tetapi bagi kita sebagai ahli Parlimen bahawa peranan Parlimen itu ialah salah satu di antara badan tertinggi untuk meluluskan undang-undang ya, untuk meminda undang-undang ya, untuk meluluskan dasar bajet negara ya, dan untuk meluluskan cukai-cukai keuangan yang kita hendak berikan ataupun hendak laksanakan di dalam negara, dan juga ya untuk membicarakan ataupun memeriksa dasar-dasar yang negara itu sendiri. Ini peranan Parlimen ini harus berjalan dengan baik. Tetapi apabila kita lihat saya nak menjurus apa yang berlaku pada kali ini ya, semak dan imbang peranan Parlimen itu tidak dititik beratkan. Mana Parlimen sebagai badan semak imbang apa yang dibuat oleh kerajaan ya tidak boleh dibahas, tidak boleh. Apabila peranan itu Parlimen itu harus dimainkan ialah dia sesuatu perkara itu harus dibentang, harus dibahas. Kalau ada tidak persetujuan harus diundi. Ya, ini tiga perkara, tiga aspek ini adalah satu perkara yang menjadi asas kepada perbahasan, perbincangan ataupun persidangan Parlimen itu. Iaitu apabila kita kemukakan suatu perkara, misalnya undang-undang, maka ia yang dibahas. Sama ada dipersetujui, sama ada dipersetujui sebulat suara dan sebagainya. Kalau tidak bersetujui, maknanya kita harus ada undian. Sama ada undian itu dimenangi oleh mana-mana pihak. Ya. Nah, sepanjang kalau kita lihat ya tidak ada undang-undang yang baik, yang boleh mengurus atur negara dengan baik, tidak diluluskan ya, tidak jadi masalah. Jadi yang jadi timbul sepanjang 4 hari ya, hari yang keempat itu yang paling hebat sekali lah. Hari yang pertama itu ialah ya apabila berlakunya setelah di speaker masuk, dibaca doa sebelum berlakunya sesuatu perkara itu, maka ditimbulkan usul daripada ketua pembangkang. Walaupun usul itu pada peringkat awalnya dua usul daripada satu daripada ketua pembangkang, satu lagi daripada YB Barwas. YB Barwas untuk mencadangkan, tetapi kedua-dua usul itu ditolak. Ya, kedua-dua usul itu ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang kita tidak masuk akal ya. Misalnya usul yang dikemukakan oleh ketua pembangkang ditolak kerana dia melebihi masa, terlampau lama lah ya, terlampau lama. Padahal kalau kita lihat ya, jemputan mesyuarat dalam tempoh 10 hari. Ketua pembangkang menghantar usulnya ialah mengikut peraturan mesyuarat, iaitu 14 hari. Tetapi dia tolak kerana masa yang diberikan itu terlampau panjang. Jadi itu satu hal juga kan. Macam mana boleh kita nak menepati kalau
Ketua Pembangkang nanti hantar dia punya usul itu mengikut tempoh 10 hari, maka kemungkinan akan dikata, oh, hari yang dihantar itu tidak cukup 14 hari. Jadi ini satu masalah, ya, satu masalah. Maknanya penolakan usul itu suatu perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal lah sebagai orang yang sebagai ahli parlimen begitu. Usul daripada Barwas, daripada parlimen Barwas. Maknanya dia kata tidak mengikut peraturan-peraturan. Jadi semua itu telah dijawab oleh YB Barwas sebagai hak sebagai ahli parlimen, telah jawab balik semula, ya, apabila speaker menolak usul yang dikemukakan oleh YB Barwas. Jadi kedua-duanya ditolak. Jadi sebelum berlakunya perbahasan ataupun pembentangan ataupun taklimat daripada Perdana Menteri, ya, maka di sini ditimbulkan suatu perbahasan sebelum pembentang daripada Perdana Menteri. Di sini sudah menimbulkan isu lah, ya. Walau bagaimanapun, ialah kita masih lagi bertolak ansur dalam soal itu, dan juga speaker tetap dengan pendiriannya menolak walaupun alasan-alasan yang diberikan oleh pihak pembangkang dengan alasan-alasan hujah-hujah yang boleh diterima, ya, boleh diterima, tapi tetap ditolak. Kita mencadangkan, Ketua Pembangkang mencadangkan kita bincang dulu tentang soal darurat, ya, dan perkara-perkara taklimat tentang perkara keuangan ke, tentang plan negara ke, tentang soal COVID ke, tentang soal vaksin ke, itu adalah perkara-perkara yang termasuk di dalam undang-undang darurat yang dikuatkuasakan sejak bulan Januari itu. Jadi kalau kita membincangkan tentang perkara-perkara itu, mesti dibincangkan perkara yang fundamental dahulu, iaitu soal yang berhubung kait dengan soal darurat. Selepas itu barulah kita bincang perkara-perkara yang berhubung kait dengan undang-undang, peraturan ataupun keuangan yang berhubung kait dengan termasuk semasa darurat itu sendiri. Jadi ini yang menjadi perbahasan, penghujahan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana speaker tetap menolak juga, diteruskan juga dengan itu, maka setiap kali, ya, hendak memulakan pembentangan penerangan daripada menteri-menteri yang dikhususkan itu, ditimbulkan perkara ini. Ya, ditimbulkan perkara ini. Sehinggalah hari yang kemungkinanlah menteri di dalam di Jabatan Perdana Menteri itu suatu perkara yang mendesak bagi dia untuk menyatakan bahawa undang-undang darurat itu sudah dibatalkan, revoke, ya. Ini perkataan yang mana membatalkan seluruh amendment ataupun seluruh ya, perkara yang ada di dalam undang-undang darurat itu sendiri. Ini sejak itu bermulalah, ya, perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya bukan kekecohan, tetapi sesuatu perkara kita hendak membicarakan sesuatu yang mencari yang sepatutnya kita bincang dulu. Ini yang menjadi asasnya kepada kita. Apabila kita bersetuju, ya, tidak ada, saya yakin dan percaya, ya, pembangkang pun setuju supaya darurat ini dibatalkan walaupun dibentangkan peringkat awal, ya. Saya tidak yakin, saya percaya, ya, saya percaya bahawa pembangkang akan menyokong sekiranya, ya, darurat ini dibatalkan dan perkara-perkara ataupun yang ada di dalam darurat itu, undang-undang yang dicipta, yang dibuat, yang di ordinan-ordinan yang ada di dalam semasa darurat itu diluluskan oleh kabinet itu ataupun dibuat semasa itu, akan kita bahas, kita bincang. Sejak awal lagi pun pembangkang memang tidak setuju dengan darurat. Oleh sebab itulah kalau kita lihat ucapan daripada Presiden Amanah ketika di dalam membahaskan tentang ucapan itu, darurat ini untuk menyelamatkan
menyelamat seorang je, bukan untuk menyelamatkan, bukan masalah COVID. Sedangkan darurat ini diwujudkan untuk menyelesaikan masalah COVID. Tetapi kalau kita lihat sejak darurat ataupun undang-undang darurat ini dibentang ataupun dilaksanakan, ya, COVID dari masa ke semasa sehinggalah 26 hari bulan itulah 25 hari bulan itu telah mencecah 17,000 dan berapa orang kematian, dan kumulatif bilangan orang terlibat ataupun dijangkiti oleh COVID itu telah mencecah kepada 1 juta. Maksudnya tidak berkurangan. Kalaulah darurat itu, undang-undang darurat itu dilaksanakan untuk COVID, sudah pastilah masalah COVID itu akan semakin lama semakin berkurangan. Tetapi kita lihat semakin lama semakin bertambah. Ini bukan masalah COVID, soal darurat itu. Ini ialah masalah yang disebut oleh Presiden Amanah itu nak menyelesaikan masalah seorang aja, iaitu menyelesaikan masalah Perdana Menteri itu sendiri. Ini sebabnya berlaku perbincangan, perbalahan di antara dua belah pihak. Okey, baik Doktor, terima kasih banyak. Ya, Okey, baik. Secara asasnya saya kira penonton ataupun pendengar pada malam ini dapat mengetahui secara asasnya itulah yang berlaku dalam parlimen sekitar daripada Isnin sehingga Khamis yang baru-baru ini. Dan saya kira Khamis itu dia berhenti di tengah-tengah jalan dan ditangguhkan sebanyak 3 kali. Dan bagi saya dia sangat memalukan. YB punya COVID test positif atau negatif? Negatif. Negatif. InsyaAllah. Itu sebab masih kita, lagi ada dekat Dewan tu. sebab kami dipahamkan ada kes positif di Dewan. Akhirnya semua ahli parlimen diminta untuk membuat saringan dan kita pun tak tahu apa motifnya. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Mahdi. Isu utama ialah ordinan darurat dan kita perlu membezakan darurat dengan ordinan darurat itu adalah dua perkara yang berbeza. Cuba dari segi kefahaman orang melihat dia benda yang satu. Baik. Dan ordinan ini dibatalkan tanpa dia seolah-olah dilihat diumumkan dahulu, sedangkan sudah ada satu konsensus dengan Yang di-Pertuan Agong supaya perlu dibahaskan. Dan sehingga tahap ada istilah derhaka itu keluar, rakyat sendiri yang bagi hashtag kerajaan derhaka dan sebagainya. Baik, dari segi undang-undang adakah wajar Yang Muhammad Taqiyuddin dan juga Perdana Menteri kita implikasinya oleh kerana mereka melakukan perkara sedemikian, apakah mereka perlu sampai tahap meletakkan jawatan ataupun kerajaan kita ini sudah pun ada dalam keadaan kategori tidak sah ataupun telah terbubar? Silakan Doktor. Kita masih menunggu Dr. Mahdi di talian. Okey. Boleh dengar? Okey, baik. Boleh. Doktor, Boleh dengar? teruskan. Okey, dah. Teruskan. Okey. Terima kasih. Harap line ni okey lah malam ni ya. Saya terima kasih atas jemputan dan juga kepada Yang Berhormat Dr. Hassan yang juga turut hadir pada malam ini. Persoalan kita yang dihadapi oleh Malaysia pada ini sebenarnya adalah bukan persoalan biasa, tetapi kita sudah memasuki satu krisis perlembagaan. Sebenarnya apa-apa krisis perlembagaan mesti akan bermula dengan satu krisis politik. Itu adalah pengalaman kita yang sudah melalui beberapa krisis perlembagaan dalam sejarah perundangan kita. Dan pada hari ini krisis perlembagaan ini saya rasa agak serius kerana ianya melibatkan di antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua utama kerajaan, manakala Perdana Menteri ialah ketua eksekutif. Oleh sebab itu, implikasinya adalah amat besar.
yang mana apabila wujud satu krisis dan dibuat secara terbuka, ianya menimbulkan masalah tentang dari segi kestabilan kerajaan dan juga ianya juga berpunca daripada beberapa tindakan yang dilihat menentang ataupun mengingkari perintah ataupun titah daripada ketua utama kerajaan, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Jadi persoalan kita pada hari ini ialah adakah ini membawa satu krisis yang melibatkan kepada pertukaran Perdana Menteri dalam kerajaan. Sepatutnya begitu. Kerana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sejak daripada awal lagi mempunyai masalah dari segi legitimasi atau keabsahan. Dan kita juga tahu bahawa darurat ini juga sejak dari awalnya merupakan satu perkara yang kontroversi kerana ianya dilihat sebagai satu darurat politik dengan menggunakan topeng COVID-19. Jadi Majlis Raja-Raja pada bulan Oktober yang lalu, tahun lepas, telah pun membuatkan Yang di-Pertuan Agong menolak permintaan pertama untuk darurat yang dibuat oleh Perdana Menteri. Tetapi pada permintaan yang kedua pada bulan Januari, permintaan itu diberikan. Mungkin pada ketika itu berdasarkan kepada janji daripada Perdana Menteri sendiri bahawa darurat ini adalah satu perkara yang perlu untuk menghadapi pandemik COVID-19. Tetapi apa yang berlaku daripada Januari sehingga kini, darurat dilihat tidak berkesan, tidak efektif untuk mengekang COVID-19. Malah ianya telah menimbulkan pelbagai masalah lain dari segi legitimasi, dan apa yang menjadi persoalan ialah kenapa kerajaan ini menggunakan darurat untuk menghadapi COVID-19. Sebab COVID-19 itu di negara lain tidak pun memerlukan perisytiharan darurat. Jadi persoalan yang timbul sejak daripada awal ialah darurat ini tidak perlu, dan darurat ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan kerajaan Perikatan Nasional yang terumbang-ambing. Oleh sebab itu, apabila timbul satu seperti mana yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Besar Kerajaan tadi, persoalan teknikal. Sebab ini bukan persoalan teknikal. Ini adalah satu persoalan yang fundamental. Kerana persoalan darurat dalam perkara 150 perlembagaan bukanlah satu perkara yang biasa. Ianya adalah satu peruntukan yang luar biasa. Kerana ia memberikan suatu kuasa yang luar biasa kepada kerajaan atas nama Yang di-Pertuan Agong. Dan oleh sebab itu, ada step-stepnya, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh kerajaan dan juga Yang di-Pertuan Agong dalam mengisytiharkan darurat, melaksanakan darurat dan akhirnya membatalkan darurat. Sebab darurat itu mestilah satu tindakan yang terakhir yang perlu dibuat untuk menghadapi satu situasi yang betul-betul mencabar bagi negara. Oleh sebab itu, perkara 150 iaitu berkenaan dengan perlunya proklamasi darurat yang telah dipromulgasikan pada 11 Januari dan juga ordinan-ordinan, ada 6 ordinan yang sudah pun dikeluarkan sepanjang darurat, perlu dibentang, dibahas dan diluluskan oleh pihak parlimen dan kalau perlu dibatalkan, dibatalkan. Oleh sebab itu, perkara ini satu perkara yang dalam tradisi parlimen kita sudah berjalan beberapa kali. Sebab ini bukan darurat yang pertama. Darurat yang pertama adalah 1948, itu kita sebelum merdeka, belum ada lagi perlembagaan persekutuan. Tetapi darurat yang pertama 1964 iaitu ketika konfrontasi. Darurat yang kedua, darurat khusus untuk Sarawak 1966. Darurat yang ketiga 1969 selepas 13 Mei. Darurat yang keempat 1977 iaitu khusus untuk Kelantan. Di dalam darurat-darurat yang telah berlaku ini, peruntukan berkenaan dengan membentangkan proklamasi dan juga ordinan-ordinan darurat ini telah diikuti oleh parlimen. Ya, contohnya saya bagi maklumat, 1964 iaitu ketika konfrontasi dengan Indonesia, proklamasi darurat pada 3 September, seminggu kemudian
dibentang di Parlimen 10 September dan lulus. 1966 darurat di Sarawak, krisis politik di Sarawak, proklamasi 14 September 1966, kemudian dibentang 5 hari kemudian pada 19 September dan lulus. 1977 iaitu krisis politik di Kelantan, proklamasi darurat Kelantan 8 November 1977 dibentang pada hari yang sama iaitu 8 November. Cuma pada tahun 1969 saja proklamasi darurat dan ordinan darurat itu tidak dibentang dengan segera. Kerana apa? Kerana Parlimen belum wujud pada bulan Mei 1969 itu. Kerana apa? Kerana pilihan raya belum berakhir. Kerana pilihan raya di Sabah dan Sarawak belum berakhir. Parlimen cuma lengkap pada tahun 1971 dan barulah proklamasi dan juga ordinan darurat itu dibentangkan. Jadi adalah amat pelik apabila pada kali ini satu tanggungjawab konstitusional perlembagaan berkenaan dengan darurat, kerajaan cuba mengelakkannya sehabis mungkin. Sebab kalau ikutkan Doktor, boleh saya mencelah sekejap? Ya. Apakah tindakan ketika kerajaan Muhyiddin memohon untuk mengisytiharkan darurat itu, mereka tidak membawa ke Parlimen? Apakah itu dikira sebagai Parlimen tidak ada kuasa ataupun bagaimana, Doktor? Mungkin boleh ada pencerahan? Itulah kita berbalik kepada perkara 150 di dalam perkara 1503 di dalam perlembagaan. Kerajaan boleh mengisytiharkan ordinan darurat dengan yang di-Pertuan Agong boleh membuat proklamasi darurat, tetapi selepas itu proklamasi dan juga ordinan darurat kalau ada mesti dibentangkan di Parlimen. Kalau ikut Suruhanjaya Reid pada perlembagaan kita yang asal 1957 mesti dalam tempoh 15 hari selepas proklamasi. Tetapi peruntukan 15 hari itu telah dibuang pada tahun 1960. Jadi tidak ada tempoh tertentu untuk membentangkan. Jadi kita beranggapan bahawa ianya mesti dibuat secepat mungkin. Dalam kes ini, kerajaan daripada awal menutup Parlimen. Ya, sepatutnya Parlimen tidak perlu ditutup. Dalam keadaan darurat 69, 64, 60 itu darurat nasional ya, bukan di Sarawak atau Kelantan. Darurat 64, 69 adalah nasional. Parlimen berfungsi kecuali sehingga 71 lah apabila Parlimen sudah lengkap, apabila pilihan raya sudah komplit. Tetapi Parlimen sepatutnya berfungsi. Cuma darurat kali ini pelik sebab Parlimen dalam negeri ditutup. Oleh sebab itu, apabila Parlimen akhirnya dibuka atas usaha Tuanku, agenda yang utamanya adalah ini. Agenda yang utama ialah berkenaan pembentangan darurat, iaitu mengikut perkara 1503. Dan itulah yang menyebabkan Tuanku yang di-Pertuan Agong secara jelas di dalam kementerian media yang sebelum Parlimen dibuka telah menyebutkan perkara itu. Maknanya ordinan darurat, proklamasi darurat mesti dibentang dan dibahas di Parlimen. Tetapi kerajaan membuat agenda tersendiri yang menjadikannya satu sidang Parlimen yang khusus untuk memberi penerangan tentang COVID-19 sahaja. Tidak langsung menyebut tentang keperluan untuk membentang dan juga membahas dan juga meluluskan proklamasi dan ordinan darurat seperti mana yang dituntut oleh perkara 1503. Jadi itulah yang menjadi saya rasa persoalan yang mana Tuanku dan juga Majlis Raja-Raja juga telah bersikap proaktif, ya, proaktif dengan memberikan panduan kepada pihak eksekutif, telah memberikan sebab dalam konteks England juga ya, sebab yang kita meniru amalan konstitusional monarki raja berperlembagaan yang kita amalkan pada hari ini. Seorang raja ataupun Queen of England itu dia ada the right to be consulted, the right to advise dan the right to warn. Hak raja untuk dirundingi, untuk memberi nasihat kepada Perdana Menteri dan juga untuk memberi amaran. Dan itulah tujuannya ada perjumpaan seminggu sekali ya, sebelum mesyuarat kabinet. Tetapi dalam hal ini walaupun telah ada satu amaran yang jelas, bukan sekadar daripada Yang di-Pertuan Agong, tapi daripada Majlis Raja-Raja, iaitu 9 orang Raja-Raja Melayu ya, yang membentuk keseluruhan institusi beraja di negara ini,
tetapi pertukan yang begitu penting dan fundamental yang telah diikuti dengan baik selama ini oleh Parlimen dan juga kerajaan era Perikatan dan juga era Barisan Nasional tidak diikuti di dalam sesi Parlimen kali ini. Dan kita semua tahu sebabnya semuanya adalah kerana mereka tidak yakin bahawa mereka mempunyai majoriti untuk meluluskan apa-apa yang mereka bawa, sama ada untuk membatalkan ordinan dan sudah pastilah pihak pembangkang dan juga pihak yang menentang kerajaan Perikatan Nasional ini akan mengambil peluang ini untuk memalukan kerajaan. Itulah yang mereka takut. Yang bahawa apa-apa usul yang mereka bawa akan gagal dari segi undian. Itulah mereka cuba sedaya upaya menggunakan trik yang amat memalukan untuk mengelak daripada adanya undian. Malangnya trik ataupun helah dengan cara menarik balik ataupun membatalkan ordinan secara luaran, maknanya bukan melalui kaedah perkara 5.0.3, itu dengan menggunakan nama yang di-Pertuan Agong, dan itulah yang menimbulkan krisis di antara istana dan juga Perdana Menteri, kerana akhirnya darurat perkara 150 itu adalah dibuat di atas nama yang di-Pertuan Agong sebagai raja pemerintah. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Saya nak pergi ke sesi yang seterusnya. Boleh Doktor ya? Sebab Doktor punya konten itu lebih kepada bagaimana kita memahami flow yang sebenarnya, dan dah diungkap beberapa peristiwa-peristiwa proklamasi darurat yang pernah berlaku di negara kita, dan saya kira sepatutnya benda tu menjadi lesson ataupun pembelajaran generasi hari ini untuk menguruskan darurat tu dengan lebih baik. Tetapi kita lihat yang ini berlaku, dan begitulah undang-undang yang biasanya orang boleh manipulasi dan sebagainya bagi mengekalkan kuasa mereka. Dan ini yang menjadi ketakutan sebahagian pihak yang kita nampak berlaku pada hari ini. Baik, mungkin saya boleh ulang sikit. Ada 6 ordinan darurat yang dinyatakan. Tidak ada pemerintahan tentera, tidak ada perintah berkurung, operasi perniagaan seperti biasa, memerangi COVID-19 lebih berkesan, tiada sebarang pilihan raya, dan sidang DUN dan Parlimen digantung. Ini 6. Saya ingat saya ini dah 6 ordinan darurat yang diwartakan, dan setiap itu ada dia punya implikasi-implikasi sekiranya berlakunya pelanggaran. Baik. Admin ada pemaparan video? Di atas penjelasan itu saya rasa speaker telah menyelewengkan Dewan. Kenapa saya menyelewengkan Dewan pula? Sebab saya baca surat 11.3 pertama yang dititahkan oleh Agong menitahkan PM buka Parlimen. You mislead the House. Duduk. I'm coming to that. I think you mislead the House, please. Jangan You tuduh. mislead the House. Tolong jangan tuduh saya mislead the House. Bagi speaker cakap dulu. Kat mana yang saya mislead the House? 11.3 saya baca tadi. Ya, tetapi surat Agong itu dalam kajian sains politik, Parlimen ini adalah 3 bahagian. Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Ya. Agong menitahkan pada Perdana Menteri supaya buka Parlimen. Membahas Ini dah buka Parlimen ni. Sekarang saya dah buka apa? Parlimen. Buka lagi 11 tadika. Allah. Duduk. Pulai. Saya bagi saya jawab. Amalan sidang khas juga memang terdapat di House of Commons UK, di mana kita pun kadang-kadang mengikut convention mereka. Ya. Di UK pun mengikut standing order nombor 13-nya, sidang khas boleh dipanggil oleh kerajaan. Di sana oleh kerajaan, bukan oleh yang Perdana Menteri, tapi oleh kerajaan. Ya. Posisinya sama seperti kita. Apabila kita ada sidang khas di sini, dan juga House of Commons mengadakan sidang khasnya, dan saya petik dalam bahasa asal ya, the business on the day of recall is appointed by the government. Serupa. Di sini appointed by the Prime Minister, di House of Commons dia appointed by the government. And it says
continue dengan izin bahasa asalnya. The business on the day of recall is appointed by the government, and any government order of the day or notice of motion standing on the order book may also appear on the order paper. Government order saja, government motion saja yang boleh semasa sidang khas tu. Macam kita jugalah sendiri. It's the same. Tuan Speaker. It's the same. Tuan Speaker. Itulah saya Rakyat di luar tak nak tahu 11.3. hak Kalau kerajaan keputusan untuk dibuat adakan oleh Perdana sidang khas. Menteri, Mereka biar nak Perdana Menteri kami memberi bentang jawapan. dan Kenapa bahas ordinan sedemikian? darurat Kenapa ini. tidak ada undi dan That is very sebagainya? clear. Apa yang menjerit-jerit ni? Saya belum selesai lagi cakap ni. Boleh dengar tak saya cakap? Kamu bawa peraturan mesyuarat tapi kamu sendiri tak ikut peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat kata bila saya bercakap, Yang Berhormat diam. Jangan ikut peraturan cuma apabila peraturan itu menyebelahi Yang Berhormat. It applies across the board. Yes, it's a question. Duduk. Oleh kerana tak ada Yang Berhormat nak dengar apa yang saya cakap, saya cuma nak kata satu saja. Saya tak bersetuju dengan semua Yang Berhormat cakap tadi. Kita teruskan dengan aturan mesyuarat sekarang. Kami pun tak setuju apa yang Speaker cakap. Speaker, apa ni? Okey, baik. Kita dapat lihat kehangatan dalam sidang parlimen dan kita dapat tengok bagaimana speaker mungkin agak fed up ataupun kita tak tahu apa yang difikirkan oleh speaker ketika itu. Baik, kita nak pergi kepada Wabi Dato' Hassan. Tadi antara sebahagian daripada keadaan dalam parlimen dan petikaman lidah itu berlaku dan saya kira ia normal dan di dalam Malaysia ini bagi saya petikaman lidah dalam parlimen itu biasa. Cuma tidak sampai tahap attacking, kita pergi menyerang, ada ahli parlimen terpaksa mempertahankan diri, dipukul dan sebagainya seperti mana negara-negara luar. Dan Amerika Syarikat pun pernah berlaku. Satu negara yang kita lihat begitu hebat dia punya demokrasi pun berlaku sehingga tahap pergaduhan, tapi di Malaysia masih belum lagi, cuma berlaku petikaman lidah itu biasa. Dan untuk Yang Berhormat Dato' Hassan, baik, kita lihat gelagat speaker tadi dan sebenarnya apakah yang dalam perkiraan ahli parlimen yang sepatutnya Yang Berhormat speaker lakukan dan membuat satu tindakan berkaitan dengan usul yang dibawakan oleh kita punya ahli parlimen pembangkang. Silakan Yang Berhormat. Minta on mikrofon. Terima kasih kepada Sahih. Kita lihat daripada video tadi bagaimana sikap ataupun tindakan speaker itu ialah di luar daripada jangka lah. Kita lihat yang sepatutnya speaker ini sebagai melancarkan perbahasan, melancarkan perjalanan parlimen itu sendiri, ya, dan juga mengawal selia perkara-perkara yang sepatutnya apa yang berlaku di dalam mesyuarat ataupun dalam persidangan itu sendiri, ya. Dan kalau kita melihat peranan speaker ini sebagai moderator, macam moderator Khair sekarang ni lah, dia dengar, ya kan, kalau dia rasa panas ke rasa apa, dia mesti cool, ya. Itu sikap seorang pengurusi mana-mana majlis di dalam mesyuarat, dia mesti bertindak atas dasar pertimbangan yang wajar, ya, daripada semua pihak ambil perkara. Maknanya adalah perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh melihat sesuatu perkara itu di luar daripada batas pertimbangan, di luar daripada batas perbahasan, ya. Maka itulah peranan sepatutnya yang dimainkan oleh speaker, mendamaikan, mententeramkan, mengawal keadaan dan sebagainya. Dia tidak boleh bertindak seperti itu
walau macam mana sekalipun perbahasan itu memang berlaku begitu, ya. Memang berlaku mana-mana ahli dewan pun, ya, sama ada di pihak pembangkang ataupun di pihak kerajaan. Ya, bukan hanya berlaku di pihak kerajaan saja, bukan hanya berlaku di pihak pembangkang saja. Dua-dua pihak itu kadang-kadang, ya, kita tidak boleh nak kawal. Jadi inilah salah satu peranan speaker itu, mengawal keadaan, mententeram keadaan, bukan dia mengambil ataupun mengambil sikap dengan bertindak di luar daripada batas yang tidak sepatutnya sehingga dia tolak semua perkara. Ini suatu perkara yang di luar daripada itulah. Saya yakin dan percaya, ya, sepanjang 60 tahun belum ada lagi, ya, speaker yang bersifat ataupun bertindak seperti itu, ya. Walaupun ada di antara speaker yang dahulunya garang-garang belaka, tetapi tidaklah bertindak seperti itu, nak tolak semua hujah-hujah daripada semua pihak. Kita dengar, kita jawab, ya, dan sebagainya, ya. Sebab peranan speaker ni, ya, selain daripada dia boleh menerima usul dan boleh menolak usul, ya, peranan itu speaker ini dia boleh juga menggantung ahli-ahli parlimen yang melanggar peraturan-peraturan. Jadi maknanya kalau dia lihat, ya, dah melampaui batas, dah melampaui daripada segi aspek peraturan-peraturan di dalam mesyuarat ataupun persidangan. Jadi sebenarnya speaker ada kuasa, ya, ada kuasa untuk menggantung ataupun untuk menguatkuasakan, ya, kaedah-kaedah ataupun peraturan-peraturan mesyuarat itu. Ini kuasa yang diberikan kepada speaker itu sendiri. Jadi maknanya kalaulah di antara, ya, ahli-ahli MP itu, ya, berbahas di luar daripada perkara-perkara yang di luar pada konteks lah, ya, perbahasan itu, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang boleh lucah, kata-kata yang boleh menyakiti antara satu sama lain, ya, sebutan-sebutan yang tidak baik dan tidak itu adalah yang boleh dikuatkuasakan oleh speaker. Jadi kalau dia bertindak, tidak boleh nak kawal emosi, tidak boleh nak kawal dia punya perasaan. Jadi ini salah satu di antara perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi itu sebabnya. YB, saya nak mencelah sikit boleh? Ya, boleh. Kita dapat tengok gelagat dua ahli parlimen yang paling senior, yang agak senior, itu Arau dengan Pasir Salak. Saya lihat seolah-olah apabila mereka berdua itu berdiri bercakap tanpa hala tuju, dia seolah-olah dilepaskan seperti kambing yang bertebaran. Sedangkan bila ada ahli parlimen pembangkang yang bercakap bawa standing order dan sebagainya, akhirnya mendapat reaksi negatif daripada speaker. Macam mana, YB? Ya, sepatutnya speaker itu harus bertindak, ya, bukan harus minta adil, ya. Maknanya tidak memihak ke mana-mana pihak, sebab dia dilantik walaupun ianya dilantik oleh Agung dan sebagainya. Maknanya pengundian, ya, cadangan daripada nak melantik speaker itu mesti datang pada Dewan. Ya, Dewan yang cadangan daripada Perdana Menteri. Kalaulah Dewan tak setuju, Dewan boleh mengundi sama ada speaker itu boleh dilantik ataupun disahkan pelantikan ataupun tidak. Maksudnya kuasa pelantikan ataupun kewujudan speaker itu ada juga datang daripada ahli-ahli Dewan. Ini maksudnya dia kena faham tu. Maksudnya mungkin speaker faham dalam soal itu, tapi haruslah dia bertindak mengambil kira kedua-dua belah pihak. Sebab dia bukan hanya dilantik oleh kerajaan saja, tapi kalaulah orang lain, ada calon yang lain, ya, ada dua calon di dalam untuk memilih speaker itu, maka pengundian akan dilakukan. Jadi maknanya hak ahli-ahli Dewan juga berhak untuk melantik speaker. Jadi dia harus bertindak, ya, adil dengan kedua-dua belah pihak, sama ada kerajaan ataupun sama ada pembangkang. Jadi tidak bolehlah dilepaskan, maknanya kerajaan itu sebebas-bebasnya
Ya, itu satu. Yang keduanya, speaker ni ada kuasa, ya, ada kuasa, ya, yang boleh diberikan yang dalam peraturan-peraturan mesyuarat itu. Ya. Jadi standing order lah orang sebut gitu kan. Mana ada dekat situ. Ya, peranan yang kuasa yang diberikan oleh parlimen, ya, dia boleh maknanya membuat cadangan ataupun untuk memberi pandangan kalau ada, ya, pandangan daripada pengerusi dewan, iaitu Perdana Menteri ke atau pihak kerajaan ke dan sebagainya, daripada menteri undang-undang ke, dia boleh memberi pandangan. Dia tidak boleh, ya, menerima bulat-bulat. Dia boleh memberi pandangan, boleh memberi cadangan. Sebagai contohlah kalau kita lihat, speaker yang lepas, ya, Tan Sri Arif, ya, pernah dia menolak, ya, usul daripada Perdana Menteri, ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maknanya dia ada kuasa kat situ, ya, dan dia boleh, dan dia ada menerima, ya, usul daripada pembangkang. Jadi ini maknanya bagaimana, ya, peranan yang perlu dimainkan oleh speaker. Dia tidak boleh, ya, asalkan usul daripada pembangkang tolak terus. Tak boleh. Dia kena kaji dulu, teliti dulu apakah, ya, usul itu berhubung kait dengan soal kepentingan awam, apakah usul itu harus dibahas secara secepat mungkin, secepatnya pada waktu itu, kerana dia, persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan kepentingan awam, maka dia tidak boleh tolak. Ya, kalaulah misalnya dalam usul, saya nak beri contoh, ya, usul yang dicadangkan oleh YB Bros. Usul itu ialah usul kepentingan awam. Usul emergency darurat. Ya, makna itu adalah kepentingan awam. Kepentingan awam itu harus diutamakan. Ya, sebelum kita membincangkan perkara yang lain. Ini yang menyebabkan itu, maknanya walaupun dia tolak, tetapi YB Barwas menjawab balik semula. Ya, menjawab balik semula dan memberi alasan-alasan mengapa usul itu ditolak, dan dia beri cadangan, beri pandangan bahawa usul itu tidak wajar ditolak sebab ada beberapa perkara-perkara yang perlu dibincang, perlu dibahas, perlu dilulus, perlu ditolak ataupun perlu disokong di dalam kes-kes berhubung kait dengan soal emergency darurat dan perkara-perkara yang berhubung kait dengannya itu. Jadi ini suatu perkara yang menjadi timbul perbahasan, ya, seolah-olah bahawa apabila usul daripada pembangkang harus ditolak keseluruhan. Tak boleh juga. Harus diterima dan harus juga ini peranan yang harus dimainkanlah supaya kita nak melihat bahawa parlimen kita berjalan dengan baik, parlimen kita berjalan dengan aman, parlimen kita berjalan dengan penuh, ya, rasa tanggungjawab ahli-ahli parlimen itu sendiri. Ini maknanya peranan yang perlu dimainkan oleh speaker itu sendiri, ya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Doktor. Dan seandainya kalau saya pun berada dalam sidang parlimen pun, saya akan bertindak seperti mana ahli-ahli parlimen yang lain juga, kerana melihat respon tindak balas daripada speaker tu seolah-olah macam kami ni ataupun ahli parlimen ni, apa sahaja yang dikeluarkan oleh apa yang disebut oleh ahli parlimen tidak boleh diterima. Dan kita nampak situasi itu tidak sihat sebagai seorang speaker. Mungkin perlu direhatkanlah, carilah orang yang lebih dihormati ataupun orang yang boleh mengawal keadaan dalam parlimen ini. Biasalah tu dalam perbincangan mesyuarat yang masing-masing kita tahu orang yang duduk dalam parlimen ini, mereka ini orang yang bersaing, orang yang berlawan untuk mendapatkan kursi parlimen. Semestinya mereka itu ada kekuatan mereka masing-masing dan mereka ada pengikut mereka masing-masing. Mereka sudah ada pengalaman yang menyebabkan dia sudah sampai ke satu peringkat. Paling tidak pun pandangan ataupun apa yang dilontarkan itu dihormati ataupun diambil kira. Baik. Terima kasih kepada Dr. Yang Muhammad Dr. Hassan. Dan kita tengok ada beberapa komen daripada saudara Azam. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dikenang dan disebut sebagai Perdana Menteri yang tidak mempunyai harga diri. Dari mula menjadi pengkhianat untuk jadi PM dan hingga kini gagal untuk dalam menguruskan negara yang baik. Ini realiti lah. Mungkin
sidang penonton boleh tengok dan sendiri tahu situasi yang sedang berlaku. Mereka mengisytiharkan darurat dengan harapan kes COVID turun, tetapi akhirnya kes hari ini 17,000, 18,000, satu hari kematian hari lebih daripada 100 orang. Di kawasan saya ni, di Seremban ni, saya tengok hari-hari sekejap ya ada bunyi ambulan lalu. Nak menunjukkan keadaan itu sebenarnya kritikal. Walaupun ordinans darurat ataupun darurat diisytiharkan, tetapi kita lihat tidak ada kesan kepada penurunan kes yang berlaku pada hari ini. Baik, saya nak berpindah kepada Dr. Mahdi. Dan kita masih lagi melihat pertembungan di antara kenyataan daripada istana dan tidak balas daripada Prime Minister Office, PMO, dan hari ini kita dapat tengok satu lagi daripada Yang di-Pertuan Agong atas surat berencana istana juga, yang masih lagi mempertahankan tindakan Yang di-Pertuan Agong, ataupun kali ini surat dia menggunakan kata ganti nama better. Seolah-olah Yang di-Pertuan Agong menyatakan ini yang aku nak. Ini yang aku nak. Tapi korang ni tak nak dengar cakap aku. Baik. Kesan dia, Doktor. Kesan hasil daripada pertembungan ini, mungkin tadi Doktor dah bagi kata-kata hint ataupun satu clue pertembungan perlembagaan di antara kuasa eksekutif dengan kuasa raja itu sendiri. Baik, sekiranya pihak kerajaan mengekalkan pendirian ataupun apa yang mereka lakukan hari ini dan memilih untuk berkeras ataupun mereka menganggap ia hanya masalah teknikal, apakah implikasinya kepada perundangan dan perlembagaan negara kita? Doktor, silakan. Dasarkan kepada sejarah lah, pertembungan di antara menteri-menteri besar dengan sultan-sultan sebelum ini, seperti mana pernah berlaku di Perak antara Tan Sri Ghazali Jawa dengan Sultan Perak, di Pahang, di Terengganu, semuanya akan berakhir dengan kekalahan di pihak menteri besar, iaitu pihak ketua eksekutif. Sebab kita tidak boleh underestimate kuasa yang ada pada institusi beraja. Tambah pula selepas 2008 iaitu berlaku tsunami politik menyebabkan Barisan Nasional hilang hegemoni ataupun kuasa yang amat besar dengan majoriti 2/3 yang mereka nikmati sekian lama, maka pada ketika itu wujud apa yang dipanggil sebagai royal activism. Maknanya peranan raja itu sudah berkembang di luar daripada apa yang tersurat di dalam perlembagaan atau undang-undang tubuh. Mereka boleh melakukan, malah rakyat juga memerlukan mereka untuk menyelesaikan beberapa situasi ataupun senario ketidakpastian politik. Sebab sebagaimana kata bekas Perdana Menteri Britain, a week in politics is a long time. Seminggu dalam politik adalah satu tempoh yang panjang. Sebagaimana kita telah pun alami beberapa ketika, terutamanya pada 3 langkah Sheraton, dan kini juga kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam 2-3 hari ini sehingga hari Isnin dan juga minggu depan. Jadi apakah satu institusi yang boleh memberikan sense of certainty, satu perasaan kepastian kepada rakyat, iaitu institusi monarki. Kerana orang politik boleh berubah, parti yang memerintah boleh bertukar daripada BN kepada PH kepada PN, kemudian kita tak tahu minggu depan apa pula, tetapi institusi beraja memberikan suatu sense of certainty, dan tugasnya sebagai raja berperlembagaan ialah untuk menegakkan pemerintahan berdasarkan perlembagaan, walaupun terbatas, walaupun bidang kuasa raja itu amat bidang discretionary powers-nya, kuasa budi bicaranya terhad pada beberapa perkara, iaitu melantik Perdana Menteri, menolak pembubaran parlimen, dan juga memanggil sidang majlis raja-raja. Selain daripada itu, beliau baginda perlu menuruti nasihat Perdana Menteri. Tetapi kuasa baginda, kuasa raja pada ketika suasana ketidakpastian politik memuncak amat penting. Dan itulah yang dilakukan oleh raja-raja yang mempunyai semangat royal activism berdasarkan perlembagaan. Dan pada pandangan saya, apa yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga atas dokongan Majlis Raja-Raja adalah berdasar kepada positif royal activism ini, iaitu ingin memastikan bahawa kerajaan
bergerak di atas perlembagaan. Kerana kalau kita lihat proklamasi darurat, ini adalah sebenarnya satu kaedah yang kalau digunakan, disalahgunakan, adalah amat berbahaya. Ianya boleh menyebabkan mana-mana kerajaan yang sudah kehilangan majoriti seperti mana kerajaan Pakatan Nasional ini boleh menggunakan proklamasi darurat perkara 150 ini untuk menutup parlimen, untuk menekan pembangkang, walau untuk mengharamkan parti-parti pembangkang ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, itu menghapuskan pilihan rakyat. Tetapi dalam perlembagaan sendiri diberikan peruntukan 150 kurungan 3 itu untuk memastikan bahawa apa yang dilakukan oleh eksekutif atas nama darurat mesti disemak oleh parlimen, mesti di-approve, disahkan oleh parlimen. Kalau ia tidak ada majoriti, perkara itu akan terbatal. Dan inilah yang ditakuti oleh kerajaan yang tidak ada majoriti. Dan inilah yang dipertegaskan oleh Yang di-Pertuan Agong supaya dilakukan oleh kerajaan pada hari ini, kerana perkara 150 ini diletakkan oleh drafters perlembagaan kita untuk memastikan ini supaya peruntukan darurat perkara 150 ini tidak digunakan sewenang-wenangnya, mesti diluluskan oleh parlimen, mesti dibentang dan diluluskan oleh parlimen apa-apa yang berkaitan dengan darurat. Oleh sebab itu, apa yang akan berlaku selepas ini, secara hipotesislah, kalau Tan Sri Muhyiddin masih mau berkeras, saya rasa amat sukar beliau untuk bertahan. Beliau harus meninjau kepada sejarah bahawa pertentangan di antara ketua eksekutif sebab dia Menteri Besar ataupun Perdana Menteri dengan Raja amat sukar untuk akhirnya memihak kepada ketua eksekutif, ya. Kerana apatah lagi kerajaan hari ini yang didokongi oleh Bersatu, UMNO dan PAS ini meletakkan perjuangan mereka berasaskan kepada 3R, iaitu race, religion dan royalty. Jadi apa asas mereka untuk menentang raja dalam keadaan mereka melaung-laungkan atau mengaku sebagai pelindung institusi monarki? Oleh sebab itu, dalam keadaan ini apabila berlaku krisis yang mana raja sendiri telah memberikan satu kritikan yang tidak pernah dibuat sebelum ini oleh mana-mana Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri, walaupun secara tersirat, ya, walaupun tidak menyebut secara khusus, tapi lebih menyebut nama Menteri Undang-Undang dan juga Peguam Negara, tetapi akhirnya yang bertanggungjawab ialah Tan Sri Muhyiddin, kerana yang menghadap Agong ialah Tan Sri Muhyiddin, yang memohon perkenan ialah Tan Sri Muhyiddin, bukan Yang Berhormat Taqiyuddin, ya. Oleh sebab itu, kita perlu faham bahawa dalam keadaan ini Tan Sri Muhyiddin kena meletak jawatan. Kalau beliau memahami tentang situasi, ya, perhubungan di antara raja dan juga kerajaan, beliau perlu meletak jawatan dan tidak boleh lagi dipertahankan, apatah lagi dalam keadaan di mana kedudukan majoriti beliau juga dipertikaikan. Kalau beliau tidak meletak jawatan, ya. Doktor, implikasi peletakan jawatan, sekiranya Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan, so dia punya implikasi dia adalah terbubarnya kabinet, terbubarnya kerajaan dan akan berlaku pelantikan Perdana Menteri baru, betul ya? Dan pada pandangan doktor lah, bagaimanakah pembentukan itu akan berlaku? Sebab pernah berlaku ketika Tun Mahathir tak jawatan, maka kita nampak pandangan doktor macam mana? Teruskan doktor, silakan. Okey. Terputus tadi, ya. Okey, baik. Kita berdasarkan kepada hipotesis. Pertama, kalau Tan Sri Muhyiddin mempunyai satu maruah yang tinggi, beliau seharusnya meletak jawatan. Tetapi itu adalah satu perkara yang jarang-jarang berlaku, sukar berlaku dalam budaya politik Malaysia. Kecuali Tun Mahathir, betul? Kecuali Tun Mahathir, tapi itu peletakan jawatan itu pun luar biasa juga, bukan peletakan jawatan biasa-biasa, ya. Yang kedua ialah perlu dibuat
usul undi tidak percaya ataupun undi percaya untuk menentukan kedudukan sama ada Tan Sri Muhyiddin masih mempunyai majoriti. Sebab konsepnya dalam demokrasi mudah, majority rules. Mereka yang mempunyai majoriti lah yang akan memerintah. Tak ada majoriti, tidak ada hak untuk memerintah. Oleh sebab itu, perkara pertama yang perlu diselesaikan adalah apa yang sudah pun dimasukkan usul oleh Ketua Pembangkang, iaitu usul undi tidak percaya. Kita perlu lihat kalau beliau mempunyai majoriti, selesai masalah. Jawatannya selamat dan juga undang-undang darurat dan juga sebagainya akan lulus dengan mudah, pembatalan dan sebagainya. Tetapi kalau beliau tidak ada majoriti, ataupun beliau mempunyai majoriti, ia sepatutnya ditentukan di lantai Dewan. Tetapi kalau krisis ini berlanjutan dan speaker terus menerus memainkan peranan untuk menghalang usul undi tidak percaya, maka ada cara yang ketiga untuk remove untuk mengeluarkan Tan Sri Muhyiddin daripada kursinya sebagai Perdana Menteri, iaitu dengan Agong menggunakan kuasa. Dan kuasa ini telah pun jelas seperti mana yang diputuskan di dalam kes Datuk Seri Nizar lawan Dr. Zabri Abdul Kadir, kes di Perak yang diputuskan pada tahun 2010 oleh Mahkamah Persekutuan, bahawa penentuan majoriti sama ada ketua eksekutif masih majoriti atau tidak boleh dibuat oleh Sultan ataupun Agong di luar daripada Dewan. Jadi dalam hal ini Agong boleh membuat penilaian mungkin berdasarkan kepada aku akan bersumpah oleh Parlimen mengatakan mereka sudah hilang kepercayaan atau mereka sudah mempunyai calon Perdana Menteri yang lain untuk menggantikan Perdana Menteri ada sekarang yang mempunyai majoriti yang lebih besar. Oleh sebab itu kita ada beberapa senario, tetapi saya rasa dalam keadaan ini kalau sebenarnya yang saudara Medali tersebut, kalau Tan Sri Muhyiddin berkeras untuk berkonfrontasi dengan istana, kita rasa tuanku tidak ada pilihan akhirnya untuk menggunakan kuasa yang ada pada beliau berdasarkan pada kes Datuk Seri Nizar lawan Zambri, di mana Sultan Perak pada ketika itu telah menyebabkan jawatan Menteri Besar itu kosong ataupun dalam erti kata lain terlucut disebabkan beliau telah hilang majoriti. Jadi dalam keadaan ini, dalam keadaan majoriti yang ada pada Tan Sri Muhyiddin itu sejak daripada awal lagi dipertikaikan, maka perkara itu sepatutnya menjadi satu perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pihak tuanku. Doktor, ada kemungkinan berlaku pembubaran Parlimen? Ya, kalau katakanlah berlaku usul ni tak percaya dan Tan Sri Muhyiddin tewas, maknanya dia telah kalah usul ni tidak percaya. Bentuk perlembagaan beliau boleh menasihatkan Agong untuk membubarkan Parlimen, tetapi Agong pula mempunyai kuasa discretionary power, kuasa budi bicara untuk menolak pembubaran Parlimen itu. Dan dalam keadaan sekarang andaian semua orang ialah sama ada Agong sendiri ataupun mana-mana Perdana Menteri pun seboleh-boleh ingin mengelakkan pembubaran Parlimen pada ketika ini. Oleh sebab itu pembubaran Parlimen memang adalah satu perkara yang baik untuk menyelesaikan stalemate politik ini, tetapi masa sekarang kurang sesuai. Jadi pada pandangan saya, biar proses itu berlaku mengikut perlembagaan mana Agong boleh melantik Perdana Menteri yang lain tanpa perlu membubarkan Parlimen. Sebab Perdana Menteri yang lain ini pula mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan negara dan juga pandemik ini, dan mungkin setelah satu tempoh beberapa bulan atau awal tahun depan pilihan raya boleh dilaksanakan dan juga Parlimen boleh dibubarkan. Okey, baik, terima kasih doktor. Kita dah tengok sorotan beberapa kes-kes yang telah berlaku dan kita sudah ada pun presiden kes yang boleh kita jadikan rujukan untuk kita mengambil contoh-contoh yang terdahulu yang mungkin boleh
kita jadikan sebagai panduan untuk mengatasi masalah ini. Dan saya kira orang-orang yang bukan belata pendidikan undang-undang pun seperti saya ini boleh memahami sedikit sebanyak prosedur tersebut. Dan saya lihat ketika berlaku perbahasan dalam Dewan, ramai ahli parlimen kita yang terutamanya yang merupakan pengamal undang-undang yang sangat terkenal. Bagi saya orang yang sangat terkenal, lama berkecimpung dalam bidang perundangan, mereka sendiri membangkang ataupun tidak bersetuju dengan hal-hal berkaitan dengan pembatalan ordinan ini secara mengejut ini. Seperti mana yang kita tengok Timbalan Speaker Datuk Azalina sendiri pun ketika permulaan itu kita lihat bagaimana YB Gobin memsoalkan adakah beliau tahu jawapan Datuk Azalina pun bagi saya saya sendiri pun terkejut. Timbalan Speaker pun mengatakan dia pun tak tahu, tidak diletakkan di atas meja ahli-ahli parlimen apa-apa dokumen yang menunjukkan sudah adanya usaha untuk membatalkan ordinan darurat dan sebagainya. Begitu juga dengan kita tengok Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar sendiri antara orang yang kuat membangkitkan isu ini. Dan kita lihat ini bukan isu meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Bagi kita lihat bagaimana perjalanan parlimen itu nampak sudah mula dimanipulasi untuk kuasa satu orang, seperti mana disebut oleh Presiden Parti Amanah, untuk mempertahankan satu orang ini terpaksa isytihar darurat, terpaksa guna parlimen, terpaksa berselindung di belakang Yang di-Pertuan Agong, terpaksa berselindung di bawah belakang speaker dan sebagainya. Jadi saya kira masyarakat umum ataupun orang-orang yang cakna tentang politik ini yang mengambil kira apa yang berlaku dalam parlimen, mereka sudah boleh menilai keadaan ini. Saya nak pergi kepada YB Dr. Hassan. Ini soalan yang ketiga dan kita tengok pada hari Khamis pada hari Khamis malam kita tengok apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun membacakan kenyataan daripada istana berkaitan dengan tindak balas terhadap apa yang berlaku di parlimen, lebih kurang sampai setengah jam kenyataan itu keluar, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun membacakan kenyataan tersebut. Hasil daripada bacaan kenyataan tersebut membawa kepada setengah jam seterusnya sidang parlimen ditangguhkan. Dan penangguhan itu dikatakan akan bermula 2:30 petang. Bila 2:30 petang, tangguh lagi pada 3:30 petang ke 5:30 petang. Akhirnya pada pukul 5:30 petang masuk Timbalan Speaker mengatakan bahawa akan dibawa pada hari Isnin pada 2 Ogos. Yang Berhormat, pandangan tentang situasi penangguhan ini. Silakan. Terima kasih Zahir. Ini yang kadang-kadang kita yang saya sebutkan awal-awal tadi lah. Saya kali pertama menjadi ahli parlimen, kemudian ada dua yang berlaku. Ya, agak besar. Satu berlaku ialah apabila peralihan kerajaan di tengah jalan. Itu satu lah yang berlaku kan. Yang keduanya apabila berlaku penangguhan parlimen, ya, sidang, penangguhan sidang berlaku banyak kali dalam satu masa yang serentak, ya. Jadi itu satu perkara, ya. Memanglah hak untuk menangguh ataupun disebut itu menempuh, ya. Menangguh ataupun menempuh, ya, sidang parlimen itu adalah bidang kuasa ataupun hak, ya, speaker, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita lihat ada lebih kurang 4 kali lah penangguhan itu berlaku, ya. Kali yang pertama apabila ketua pembangkang membacakan surat daripada ataupun kenyataan media daripada istana tentang apa yang telah disebut oleh Menteri Undang-Undang, ya. Pasal dia kata maknanya darurat, dalamnya sudah dibatalkan ribu dan sebagainya, ya. Itu menyebabkan timbul yang surat daripada istana itu. Apabila dibaca istana itu, surat daripada ataupun media daripada istana itu,
maknanya timbul perbahasan. Perbahasan di situ akhirnya timbalan speaker itu nak meneruskan ucapan, nak meneruskan supaya Menteri Keuangan meneruskan ucapan dia. Tetapi berlakulah perbalahan dan akhirnya kita itu jugalah terima kasih jugalah kalau kita lihat daripada MP daripada Tanjung Karang mencadangkan supaya sidang berehat sementara 15 minit dicadangkan. Jadi maknanya walaupun timbalan speaker nak meneruskan juga berlaku kekecohan, akhirnya timbalan speaker menangguhkan ataupun menempuhkan persidangan atau waktu sidang itu 15 minit. Lepas 15 minit masuk balik semula ataupun speaker masuk balik semula dan masuk saja terus mengisytiharkan bahawa sidang ditangguh sehingga 2.30. Jadi ini berlaku. Lepas 2.30 masuk pula timbalan speaker yang itu Datuk Azlina menangguhkan pula sidang ke 3.30. Kita rehatlah 3.30, macam-macam lah berlaku. Ini suasana ini macam-macam gosip lah berlaku dari sudut itu jadi lepas 3.30 masuk pula timbalan speaker dan menangguhkan sidang ataupun menempuhkan sidang atas alasan iaitu untuk melakukan pemeriksaan COVID. Ini satu perkara yang itulah daripada 3.30 kepada 5 suku ataupun 5.15. Dan semua ahli-ahli parlimen tidak dibenarkan, semua orang yang ada kat parlimen tidak dibenarkan keluar daripada parlimen. Tetapi kalau kita lihat menteri-menteri mesyuarat dekat rumah Perdana Menteri. Ini satu perkara yang luar biasa lah. Ahli parlimen tak boleh keluar daripada dan semua orang ada kat parlimen tak boleh keluar daripada parlimen untuk tes itu COVID, teskan diri untuk COVID dan yang menteri-menteri keluar untuk mesyuarat dekat pejabat rumah Perdana Menteri. Ini suatu perkara yang timbul lah soal itu. Masuk pula 5 suku kemudian ditempuh ataupun ditangguhkan pula kepada 2 hari bulan, hari Isnin. Jadi ini suatu perkara yang luar biasa lah yang berlaku yang saya fikir tidak ialah dalam sejarah yang saya hidup lah bila saya tengok dalam soal sejarah parlimen berlaku dekat Malaysia ni kalau apabila kita dapat mengetahui soal belajar soal parlimen tak pernah berlaku tempuh ataupun menangguhkan persidangan parlimen sehingga 4 kali tanpa ada perbahasan, tanpa ada apa dan sebagainya. Walaupun hak untuk menangguhkan itu hak speaker. Tetapi wajarlah sepatutnya alasan itu alasan yang munasabah. Walaupun dia katakan bahawa adalah orang yang dijangkiti COVID, positif COVID di parlimen itu sama ada kaki tangan dan sebagainya telah mencecah puluhan. Jadi itu suatu perkara yang tidak wajarlah untuk kita melihat daripada sudut yang sedemikian rupa mana alasan-alasan yang diberikan itu. Alasan yang pertama yang disebut oleh tangguh kali pertama untuk ke 3.30 itu sebab mesyuarat tak selesai lagi. Perbincangan tak selesai lagi, mesyuarat ditangguhkan. Bila 3.30 tangguh lagi itu suatu perkara yang tidak wajar berlaku lah dalam soal itu Ini salah satu lah. Jadi oleh sebab itulah saya percaya penangguhan ini penangguhan perbahasan ini adalah untuk mengelak daripada perkara yang dibincangkan itu sebab ada satu cadangan supaya menteri undang-undang yang mengemukakan bahawa pemerintah darurat dan juga perkara-perkara yang berhubung kait dengan darurat sudah dimansuhkan itu mengelirukan dewan. Bila mengelirukan dewan, kita menuntut supaya usul daripada kita supaya menteri ini dibawa ke jawatan kuasa jawatan kuasa khas untuk memastikan sama ada kenyataan itu mengelirukan dewan ataupun macam mana untuk diambil tindakan. Ini sepatutnya dilakukan tetapi speaker tidak mengambil perkara ini. Memang dia bercanggah
apa yang disebut oleh Menteri Undang-Undang ya, dan dikeluarkan media yang dikeluarkan daripada istana itu bercanggah. Ya, bercanggah. Apa kata menteri sudah di revoke keseluruhannya. Ya, tetapi kenyataan media daripada istana tidak begitu. Ya, maknanya Agung masih lagi meneliti, memerhati, belum lagi diselesaikan dan sebagainya. Jadi ini suatu perkara yang dia peringkat awal lagi ya. Ketua Pembangkang mengatakan sekiranya ya ada kesilapan, sekiranya ada kesalahan, sekiranya ada satu perkara yang boleh mengelirukan, minta maaf. Apa salahnya? Oleh sebab sifat keegoan ya, untuk mempertahankan apa yang dikemukakan, itu yang berlakunya perkara-perkara yang sedemikian rupa lah. Saya amat bersetuju dengan disebut oleh Dr. Madhi tadi, maknanya kalau kita lihat bagaimana ya, sepatutnya kalau kita bermaruah, sepatutnya kalau kita mempunyai satu integriti yang tinggi ya, dan kita ada mempunyai satu sistem pentadbiran atau sistem kenegaraan daripada agung, parlimen, dari segi aspek eksekutif, legislatif, judiciary, maknanya satu kuasa yang terasing di antara satu sama lain. Sepatutnya kita ada integriti untuk kita menyelesaikan perkara itu. Ya, maknanya kalau kita mempunyai suatu sifat yang ada keberanian, ada kebesaran jiwa ya, maka kita harus mengakui kalau kita ada berlaku kesilapan dan ya kekurangan pada diri kita. Itu sepatutnya berlaku. Kalau kita lihat kalau di negara-negara luar lah, kalau berlaku seperti ini, sudah pastilah ya. Selalu orang sebut ya, banyak menteri-menteri yang kadang-kadang kereta api melanggar pun dia boleh letak jawatan. Itu tak payah kita cerita lah, itu cerita politik. Tapi maksudnya itulah integriti. Ya, integriti seorang yang mempunyai satu sifat yang sanggup menerima hakikat bahawa dia telah melakukan kesilapan. Saya nak mengambil satu pandangan ataupun pendapat daripada Saidina Umar lah. Dia kata, saya ya merasa berdosa sekiranya lah unta di Iraq patah kaki. Aku tidak mengetahui. Bayangkan bagaimana ya pandangan Saidina Umar daripada Madinah ke Iraq itu begitu jauh. Tetapi kalau berlaku ya unta itu patah kaki, dia tak tahu, maka dia merasa berdosa. Inilah sistem yang sepatutnya ada pada diri kita sebagai seorang yang melatar belakangi soal ya suatu politik Islamic political lah ya, politik Islam lah. Kalau itulah kita harus kita berdasarkan kepada ya tokoh-tokoh ataupun sirah-sirah zaman sebelumnya. Jadi oleh sebab itu ya, apabila berlaku perkara ini, penangguhan itu, jadi ini suatu perkara kita memalukan ya, sistem di dalam parlimen kita itu sendiri ya. Maknanya suatu perkara yang di luar daripada kotak pemikiran kita itu sendiri. Jadi oleh sebab itulah ya, apabila berlaku seperti ini, kita telah meletakkan diri kita seolah-olah ya, parlimen itu sudah dimandulkan. Parlimen itu sudah tidak ada kuasa lagi lah. Ya, ahli-ahli parlimen itu sudah tidak ada ruang lagi untuk dia memberi pandangan, berbahas soal rakyat, berbahas soal kepentingan negara dan sebagainya. Sebab ya, seolah-olah sistem demokrasi berperlembagaan ataupun demokrasi berparlimen itu ya sudah tidak lagi dihormati, sudah tidak lagi dihargai dan sudah tidak lagi diamalkan seperti itu ya. Maknanya sebab parlimen kita telah diguna untuk menegakkan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya kita tegakkan. Ya, tidak sepatutnya kita pertahankan. Kalau salah-salahlah. Ya, kalau betul-betul ya. Sepatutnya kita bertindak dan bersikap sedemikian rupa lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Yang Muhammad di atas pandangan dan penceritaan secara naratif yang berlaku
ketika sidang parlimen yang terakhir pada hari Khamis yang lalu yang akan bersambung pada minggu hadapan. Baik, ada macam-macam sisi kita boleh sisi pandangan yang kita boleh ambil tengok daripada setiap ahli parlimen yang terlibat dalam perbahasan ini. Cuma bila kita hari ini, hari Jumaat, kita akan tengok satu artikel yang dikeluarkan oleh satu ahli parlimen yang tak tahu kewujudan dia ada dalam parlimen ataupun tidak, tetapi dia menyatakan bahawa politicking ini adalah untuk menghalang ataupun menggugat Islam di negara kita, dan saya kira ini kenyataan yang kurang bertanggungjawab bagi seorang ahli parlimen kerana beliau sendiri tidak ada ataupun tidak terlibat dalam perbahasan, tetapi melontarkan pandangan yang saya kira pada seseorang yang suka memanah tembakan itu bukan sahaja tidak kena pada sasaran tetapi jauh menyimpang sehingga terkena pada orang lain. Dan ini yang kita tidak mahu, yang kita tidak mahu lahirkan ahli parlimen yang less responsible. Kita nak ahli parlimen yang boleh memanfaatkan parlimen untuk berbincang, akhirnya mengeluarkan satu polisi yang baik untuk rakyat, akhirnya keluar daripada kemelut sama ada darurat dan sebagainya. Akhirnya kita lihat ahli parlimentary itu adalah satu badan yang dilihat pembuat dasar yang boleh trusted dan boleh dipercayai. Baik, untuk Dr. Madhi, bagi penggal ketiga ni kita lihat ada sedikit keistimewaan dan saya dapat rakamkan apa yang disebut oleh speaker bahawa ini adalah persidangan khas, bukannya persidangan yang sebenar. Saya mungkin bukan orang yang mahir untuk mengkategorikan apa itu persidangan khas, persidangan yang sebenar, dan mungkin sebahagiannya sah di sisi undang-undang ataupun cuma dalam isu ni dia tidak ada perbahasan usul dan sebagainya, hanya sesi penerangan sahaja. Baik, mungkin ada lontaran berkaitan dengan hal berkaitan dengan undang-undang ataupun apakah ini tindakan ataupun respon balas daripada kenyataan Tuanku apabila Tuanku menitahkan sebanyak 3 kali untuk Perdana Menteri memanggil untuk sidang parlimen. Silakan Dr. Madhi. Ya, berkenaan dengan status kesahihan sidang parlimen dan sebagainya, perkara itu tidak boleh dibawa ke mahkamah, ya. Sebab urusan prosiding parlimen itu adalah hak eksklusif badan legislatif, jadi tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi itulah sukarnya, ya, apabila speaker bertindak di luar daripada semangat perlembagaan dan juga peraturan parlimen. Jadi apabila perkara proceeding parlimen ini dibuat secara sengaja untuk mengelakkan sesuatu perkara, dalam kes ini adalah untuk mengelakkan undian, kerana undian akan menyebabkan kekalahan di pihak kerajaan. Jadi itu motivasi utama mereka design agenda perjalanan mesyuarat kali ini sebagai satu bentuk penerangan, dan inilah yang menjadi titik pertembungan di antara istana dan juga pihak kerajaan. Kerana Duli Yang Maha Mulia Sri Perdana Menteri telah menyatakan dengan jelas dalam kenyataan baginda sebelum ini bahawa sidang parlimen perlu diadakan untuk membentang dan membahaskan proklamasi dan juga ordinan darurat. Dan sekarang ini, hari ini kita semua dikejutkan dengan satu lagi dokumen daripada istana. Ini adalah satu perkara tidak pernah terjadi, ya. Mula-mula dengan kenyataan media daripada Ketua Pengelola Bijaya Diraja Istana semalam yang menyebabkan kerajaan terpaksa menangguhkan sidang parlimen setengah hari sahaja. Kemudian malam semalam keluar satu kenyataan yang tidak ditangani oleh siapa-siapa, oleh hantu saja pejabat Perdana Menteri, ya. Tidak ada siapa yang bertanggungjawab, Perdana Menteri kah, politik kah, siapa, tetapi yang seolah-olah cuba untuk mengajar Tuanku Agong tentang apa peranan Deputi Agong dan sebagainya, hanya perlu mengikut saja apa yang telah dinasihatkan. Dan hari ini kita juga melihat satu lagi dokumen daripada istana yang sekarang ini tidak ada penafian daripada istana ataupun daripada Menteri sama ada istana atau tidak, tetapi ianya telah pun berlegar dan ianya merupakan satu hujah-hujah yang dapat menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku, iaitu
berlaku keingkaran kepada titah yang di-Pertuan Agong sendiri untuk memastikan bahawa sidang parlimen ini ada satu agenda yang utama, iaitu berkenaan dengan ordinan darurat. Itu mesti dibentangkan berdasarkan kepada perkara 150/3. Dan saya hari ini juga sedang membaca warkah daripada yang Tuan Agong kepada, yang dikatakanlah warkah daripada Tuan Agong kepada Perdana Menteri itu. Cuma saya nak memetik dalam muka surat yang terakhir, itu ayat yang penting sekali ialah seolah kesimpulannya ialah beta menitahkan agar cadangan pembatalan ordinan darurat ini dibentang dan dibahaskan di parlimen sebelum ditandatangani oleh beta, full stop. Jadi itu adalah perkara-perkara yang praktikal yang perlu dibuat oleh pihak eksekutif, oleh pihak parlimen dan juga oleh Tuanku sendiri. Kalau perkara yang mudah ini boleh dibuat, maka tidak ada masalah untuk Tuanku memberikan perkenannya, iaitu menandatangani pembatalan ordinan darurat itu, dan seterusnya pembatalan itu boleh digazetkan. Barulah undang-undang itu dianggap sah apabila ia telah diwartakan dalam warta. Jadi apa yang berlaku pada ini adalah satu bukan sahaja pelanggaran kepada prinsip semangat perlembagaan, tetapi juga suatu keingkaran kepada titah diraja. Yang ini adalah satu perkara yang serius, terutama dalam konteks kita dalam masyarakat budaya masyarakat Melayu yang amat menghormati sistem beraja. Dan kalau kita nak berkata tentang suasana parlimen yang hiruk pikuk pada kali ini, bukan wujud dia dalam media sosial mengatakan bahawa kenapa tidak bincangkan 100% berkenaan dengan menyelesaikan masalah COVID sahaja. Kenapa perlu berlaku hiruk pikuk, jerit pekik dan sebagainya. Sebenarnya begitulah sidang parlimen. Sebab demokrasi memang sedemikian. Demokrasi adalah bising, noisy, messy, tetapi ianya adalah lebih baik daripada pertumpahan darah. Kerana ini adalah satu kaedah untuk mengurus perbezaan, untuk mengelakkan berlakunya konflik yang lebih besar yang membawa ketumpahan darah. Kita lihat zaman dahulu ketika belum ada demokrasi dan belum adanya institusi parlimen, institusi legislatif seperti ini. Malah di zaman para sahabat, berlaku pertumpahan darah kerana perseteruan politik. Jadi penting untuk kita memastikan bahawa parlimen itu berjalan walaupun bising dan hiruk pikuk sekalipun, tetapi ini penting untuk ia menyelesaikan masalah negara dalam keadaan yang aman, tidak melibatkan pertumpahan darah, konflik peperangan. Sebab kata Winston Churchill, jaw is better than war. Lawan-lawan mulut ni lebih baik daripada perang-perang. Bergasaklah kau, tapi jangan rakyat bergaduh, bertumpah darah. Kerana politik pasti akan membawa kepada perkara sedemikian jika ia tidak dikawal oleh peraturan-peraturan yang dalam zaman moden telah kita cipta sistem demokrasi untuk memastikan bahawa institusi ini boleh mengelakkan berlakunya konflik dan pertumpahan darah. Apatah lagi dalam keadaan masyarakat majmuk di dalam negara kita, amat mudah untuk berlaku konflik jika prinsip demokrasi tidak dihayati ataupun diamalkan dengan baik. Baik, Doktor. Ya, terima kasih. Kalaulah mungkin kita boleh tambah sikit, mungkin masa dalam 1 minit 2 untuk kita nak tengok keadaan ini, pengakhiran dia nanti, sama ada apa yang berlaku nanti. Parlimen ni nanti agak-agak apakah yang akan boleh kita jangka pada 2 Ogos nanti? Mungkin Doktor boleh bagi sikit andaian ataupun hipotesis, silakan. Pertamanya saya pun tak berani nak mengandaikan yang wujud ada atau tidak sidang parlimen, sebab kita tahu dalam politik politik is the art of possible, segala yang boleh berlaku. Mereka boleh menutup parlimen pada itu atas alasan COVID. Di mana yang berlaku pada semalam, setengah hari parlimen ditutup atas alasan COVID. Jadi boleh jadi perkara itu berlaku. Tetapi ianya tidak akan berakhir di sini saja, kerana pada bulan September ada sidang penggal keempat akan bermula. Ada usul-usul penting yang perlu diluluskan. Ucapan titah Tuanku
kemudian pada bulan Oktober ada pembentangan bajet yang juga perlu diteruskan. Yang sekali lagi ya, kerajaan ini akan berdepan dengan masalah yang sama dan setakat mana sangatlah mereka boleh buy time, saya rasa membeli masa untuk mengelak daripada dijatuhkan di dalam secara undi di dalam parlimen. Jadi oleh sebab itu kita tak tahu apa yang akan berlaku, tetapi saya harap sangatlah supaya apa yang telah dilakukan oleh Kepada Mulia yang di-Pertuan Agong ini akan memberikan tekanan kepada pihak eksekutif dan juga pihak speaker untuk melaksanakan apa yang telah dinyatakan, ya. Sekurang-kurangnya bentangkanlah ordinan itu dan bahaskan dan juga undilah, ya. Jadi itu adalah yang terbaik. Dan yang paling terbaik ialah kalau usul undi tidak percaya oleh Ketua Pembangkang itu boleh dibahaskan dan diundi dan kita selesaikan masalah keabsahan legitimasi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin ini. Sama ada beliau mempunyai majoriti atau tidak. Kalau selagi masalah itu tidak diselesaikan, perkara ini akan berlanjutan berbulan-bulan lagi dan ianya akan terus memberi kesan kepada politik dan juga kepada pengurusan pandemik, masalah pandemik kita. Okey, terima kasih Doktor. Soalan tambahan tadi, terima kasih banyak. Baik, kita tidak boleh menjangka apa yang akan berlaku. Barangkali tidak ada sidang parlimen mungkin, Dr. Hassan mungkin tak perlu hadir kot. Tapi saya difahamkan oleh sidang media oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa mereka meminta semua ahli parlimen terutamanya di peringkat Pakatan Harapan dan bebas untuk hadir juga pada hari Isnin ini. Kita tak tahu, kita tunggu pada hari Isnin. Yes, a week in politics is too long. Memang panjang. 3 hari ni pun macam-macam boleh berlaku. Baik, kita dah tengok 6 soalan saya serahkan kepada kedua-dua panel. Ada 3 kepada Dr. Hassan, 3 kepada Dr. Madhi. Baik, kita masa pun tak panjang. Saya nak pergi kepada sesi penggulungan ataupun mungkin kesimpulan daripada kedua-dua panel kita dalam tempoh 2 atau 3 minit untuk penutup. Saya mulakan dengan Dr. Hassan, silakan. Minta on mikrofon, Doktor. Sorry. Terima kasih ya, Syahir ya. Saya mengambil 2-3 perkara saja. Yang pertama ialah parlimen harus dikembalikan ke kedudukan yang sewajarnya lah. Itu yang pertama ya. Diletakkan peranan parlimen itu sebagai badan yang membuat undang-undang ya, membicarakan soal sama ada nak mengubah ataupun meminda undang-undang, itu harus dikembalikan sewajarnya. Dan perkara-perkara yang harus dibahaskan di dalam parlimen itu haruslah menyentuh soal-soal yang berhubung kait dengan soal dasar-dasar yang dan kepentingan negara itu sendiri ya. Dan juga ya, yang keduanya, ahli-ahli parlimen harus diberi hak, sama hak mencadangkan usul ya, hak untuk membahaskan perkara-perkara yang patut dibahaskan di dalam parlimen, hak untuk membuat pilihan, iaitu sama ada melulus ataupun menolak sesuatu peraturan ataupun undang-undang ataupun sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan di negara kita ini. Maknanya ahli parlimen itu harus diberi hak seperti itu sebab dia mewakili rakyat. Apabila dia mewakili rakyat, maka dia harus menyuarakan suara-suara rakyat untuk membahaskan kepentingan-kepentingan rakyat, untuk membahaskan apa yang sepatutnya dilaksanakan kepada rakyat. Maknanya itulah sistem demokrasi, daripada rakyat ya untuk rakyat. Maknanya perbahasan kita kat parlimen itu harus ya berjejak pada perkara itu ya, demi kebaikan negara dan juga rakyat. Dan kita juga wajar menghormati ya, menghormati kuasa-kuasa yang ada di negara kita ini ya. Keluhuran perlembagaan ya, itu dalam rukun negara itu ada semua tu ya. Jadi maknanya bagi kita harus kita menghormati kuasa-kuasa yang ada. Kita ada sistem kerajaan raja berperlembagaan. Jadi maknanya kita harus ya menghormati ya suara ataupun isi hati istana itu sendiri. Kalau kita tidak menghormati,
maka sudah pastilah kepincangan yang akan berlaku di dalam negara kita. Ya, jadi wajar kita kembalikan atau wajar kita menghormati semua sistem ya di negara kita ini. Jangan kita campur adukkan di antara kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan juga kuasa judiciary itu. Harus terpisah sebagaimana yang seadanya yang dikehendaki. Jadi kalau kita ya bertindak melaksanakan dalam sistem seperti itu, saya yakin percaya ya negara kita akan dapat kita ya selamatkan dan dapat kita mentadbir negara dengan baik dan sempurna itu sendiri. Saya fikir sekadar itu apa yang saya nak sebut, bahawa parlimen harus dikembalikan ya, kuasanya, harus dikembalikan maruahnya dan harus diletakkan di tempat yang sewajarnya, dan bertindaklah orang yang ada di dalam parlimen itu sebagaimana yang peraturan atau bagaimana tanggungjawab yang telah diberikan. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan di atas kesimpulan tadi, dan itulah harapan sebagai salah seorang ahli parlimen. Dan saya kira kalau ada anak-anak muda yang menonton kita punya forum pada malam ini, dan perlu ada, sekiranya anda ingin menjadi pelapis-pelapis sebagai ahli parlimen, perlu ada kefahaman itu, bukan sekadar kita datang dengan membawa agenda rakyat sahaja, tetapi perlu memahami peraturan, apakah yang dilihat yang perlu kepada salah seorang ahli parlimen itu, cara berfikir, cara melontarkan idea, cara berhujah di parlimen dan sebagainya. Baik. Dr. Madhi, 2-3 minit penutup daripada Doktor, silakan. Terima kasih Saudara Syahir dan juga Dr. Hassan perkongsian yang baik pada malam ini. Saya sekadar menyatakan perkara-perkara yang saya fikir penting ya, berkenaan dengan prinsip-prinsip perlembagaan, yang mana ia adalah satu pengajaran kepada mana-mana kerajaan supaya tidak dengan mudah bermain-main dengan darurat ya. Sebab kuasa darurat ini adalah satu kuasa yang amat berbahaya ya, kerana ianya memberikan kuasa yang hampir mutlak. Sedangkan dalam sistem separation of powers, pengasingan kuasa yang diamalkan oleh negara-negara moden pada hari ini semua, kita mesti pada setiap masa melaksanakan semak dan imbang melalui 3 cabang ini, iaitu legislatif, eksekutif dan juga kehakiman, judiciary. Apabila kuasa parlimen dipangkas oleh ordinan darurat yang dibuat pada Januari lalu, ianya telah memberikan suatu kuasa yang hampir mutlak dan ianya boleh menyebabkan satu perkara yang paling kita takuti, iaitu berlakunya salah guna kuasa. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely ya. Sebab kuasa ni sering mendorong pihak yang berkuasa itu untuk korup. Absolute power, kuasa yang mutlak akan korup secara absolute, secara mutlak juga. Jadi ordinan darurat ini, proklamasi darurat dan ordinan darurat ini adalah satu kuasa yang mesti ditangani dengan berhemah, dengan bijak, dan ianya dibuat atas nama Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab itulah Yang di-Pertuan Agong memang mempunyai hak untuk memastikan bahawa perjalanan kuasa di bawah perkara 150 ini benar-benar mengikut perlembagaan. Dan apa yang berlaku pada hari ini ada satu krisis perlembagaan yang menuntut supaya pihak eksekutif iaitu meletakkan jawatan, iaitu Perdana Menteri. Kita terimalah hakikat bahawa perubahan kerajaan, perubahan Perdana Menteri adalah satu realiti ataupun normal baru sudah di Malaysia ni ya. Kita sudah biasa dengan pertukaran kerajaan. Dan ini adalah satu yang normal. Kaki tangan kerajaan tetap akan sama. Sama ada Ketua Sekretariat Negara, sama ada Ketua Pengarah Kesihatan, anda tetap sama, tidak ada berubah. Yang berubah adalah pembuat polisi. Dan ianya adalah satu perkara yang boleh berlaku dengan efisien dah sekarang ini. Sebab rakyat sudah boleh menerima, dan kita harap dengan adanya satu kepimpinan baru yang lebih baik, yang lebih berwibawa dan yang lebih tegas dalam menghadapi suasana pandemik ini, pandemik ini dapat diuruskan dengan baik, dan kegagalan-kegagalan kerajaan Perserikatan Nasional dan pengurusan pandemik ini akan dapat diperbaiki dengan segera. Dengan syarat mesti ada keberanian ya di pihak kerajaan yang baru untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan saya yakin dengan mandat yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada kerajaan baru, insya-Allah
perkara ini dapat dicapai, dan juga kita akan meneruskan dengan proses demokrasi seterusnya, iaitu PRU ke-15 dalam suasana yang lebih baik. Tidaklah dalam keadaan hari ini yang mana berlaku polemik dan juga ketidakpuasan hati, suasana temperature politik yang amat tinggi sebab ianya kerajaan hari ini diasaskan atas pengkhianatan. Dan itu adalah satu perkara yang saya amat buruk sekali untuk memulakan satu pemerintahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Madhi dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Hassan, dan alhamdulillah secara perbincangan kita pada malam ini kita lihat kita dapat sentuh dari perspektif seorang ahli parlimen dan perspektif seorang peguam yang sentiasa menjadi presiden kes sebelum ini sebagai rujukan untuk kita membawakan hujah. Dan saya lihat untuk anak-anak muda di luar sana, dan mungkin malam ini saya akan melontarkan kepada anda, kita telah pun melalui fasa 60 tahun kemerdekaan, 60 lebih tahun kemerdekaan, dan kita telah lihat bagaimana perjalanan parlimen itu di atas tangan-tangan orang-orang yang terdahulu, yang kita rasakan kadang-kadang tidak memberi kesan yang hanya sekadar mereka duduk dalam parlimen, akhirnya mereka keluar, akhirnya mereka tidak beri kesan apa-apa. Dan kali ini sekitar 10 ke 15 tahun kebelakangan ini, kita melihat fungsi parlimen itu apabila pembangkang ketika itu sudah mula kuat, pembangkang banyak membawa agenda-agenda yang boleh memberi semak imbang kepada pihak kerajaan, akhirnya kerajaan hari ini pun lebih berhati-hati, pembangkang hari ini pun lebih terkedepan, dan kita tengok berlakunya perubahan kerajaan pada PRU yang ke-14, dan hari ini, sehingga hari ini, kita tengok bagaimana seseorang individu yang nak diletakkan di tampuk kuasa yang tertinggi sebagai Perdana Menteri, mestilah orang yang betul-betul ada absolute ataupun satu kedudukan dan kekuatan dari segi bagaimana dia nak mengawal kerajaan tersebut. Jika tidak, inilah yang berlaku pada hari ini. Dia menggunakan segala kemudahan ataupun segala termasuk undang-undang ini digunakan untuk mengekalkan kuasa mereka. Baik, anak-anak muda di luar sana, malam ini kita bawakan edisi khas Dimensi Muda, Dimensi Baru Anak Muda Negeri Sembilan, dan sekiranya anda ingin terlibat dan terjun dalam medan politik, inilah masanya, turunlah ke lapangan, carilah ilmu sebanyak mungkin dan jadilah pelapis yang akan menggantikan kepimpinan negara pada masa akan datang. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Dr. Hassan dan juga Dr. Madhi. Terima kasih kami ucapkan daripada Dimensi Baru Anak Muda Negeri Sembilan, dan insyaAllah kita akan bertemu pada masa akan datang dan dalam tajuk yang lebih hangat insyaAllah. Dan saya kira pada minggu depan ada lagi tajuk yang mungkin kita boleh kupas insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Bertemu lagi pada masa akan datang bersama saya, moderator anda Ahmad Syahid Muhammad Shah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. U dan L dan K dan juga yang penting 3612. Ini merujuk kepada kenyataan yang baru dikeluarkan oleh Istana Negara. Dehaka. Istana Negara baru membuat kenyataan yang menyebut dengan jelas bahawa kerajaan, pimpinan Tan Sri Muhyiddin melanggar prinsip perlembagaan dan tidak menghormati institusi raja. Dan kedua, menyebut secara khusus dengan atas nama Menteri Jabatan Perdana Menteri YB Taqiyuddin telah mengelirukan Dewan dan Rakyat. Letak jawatan. Yang betul. Rujuk dia. Tuan Mengusi, kita sampai bukan sekadar krisis perlembagaan, penghinaan kepada raja secara tegas dan usaha menipu parlimen dan rakyat yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Saya mohon Bagus, letak jawatan. Kenyataan kerana ini baru keluar, ya. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan penghargaan atas pelaksanaan persidangan sejajar dengan saranan Maha Mulia Raja-Raja Melayu.
Sri Paduka menegaskan Raja Perlembagaan dan Demokrasi Parlimen. Perkara 150-2B dibaca dengan perkara 1503 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan kuasa penggubalan dan pembatalan ordinan darurat terletak pada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan dibuat di Parlimen pada 26 Julai, iaitu kerajaan telah membatalkan semua ordinan yang dimasyurkan oleh Baginda, walhal pembatalan belum lagi diperkenankan Baginda Yang-di-Pertuan Agong. Rujuk Kota Baru. Sri Paduka Baginda Agong juga menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenan dan dititahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan diungkaikan telah tidak dilaksanakan. Memang derhaka. Kurang ajar. Patutlah Kenyataan speaker Menteri Melayu Islam. di Parlimen pada 26 Julai adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut menegaskan bahawa permohonan pembatalan semua ordinan darurat pada 21 Julai telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen. Bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam Rukun Negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.